Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Maya Hana binti Muhammad Izan, akan menyampaikan tazkirah yang bertajuk Awaian Pintu Syurga bagi orang berpuasa. Rasulullah SAW menggambarkan syurga sebagai suatu tempat yang sangat indah yang disediakan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sungguh pun begitu, apabila masuk bulan Ramadan, syurga yang tersedia indah terus dihiaskan lagi. Maka bertambah-tambahlah keindahan syurga. Ibnu Hajar mengatakan bahawa di syurga terdapat 8 buah pintu. Salah satunya dinamakan Ar-Rayyan. Orang yang berpuasa dengan ikhlas akan memasuki syurga melalui pintu ini. Apabila semua orang yang berpuasa sudah memasuki syurga, malaikat akan menutup pintunya. Berdoalah kepada Allah agar kita menjadi salah seorang daripada yang akan memasuki syurga-Nya. Nikmat di dalam syurga sangat hebat dan tidak pernah terfikir oleh akal manusia, tidak pernah terpandang oleh mata dan tidak pernah didengari oleh telinga. Orang yang bertakwa akan ditempatkan di dalam bilik yang sangat tinggi dan mengalir anak-anak sungai sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keindahan syurga digambarkan oleh Allah dalam berbagai surah. Antaranya surah Ar-Rahman, surah Al-Insan dan surah Al-Waqi'ah dan lain-lain lagi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 70 hingga 72. Maksudnya, dalam kedua-dua syurga itu juga terdapat teman-teman yang baik akhlaknya, lagi cantik parasnya. Maka, yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu dislakan? Mereka itu bidadari-bidadari yang hanya tinggal tetap di tempat tinggal masing-masing. Apabila muncul Ramadan, pintu syurga akan dibuka seluas-luasnya. Pintu neraka bila ditutup dan syaitan akan dibelenggu. Perkara ini dinyatakan dalam hadis. Maksudnya, apabila Ramadan menjelma, mencahaya dibuka pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengenai kemuliaan bulan Ramadan dan Allah yang mengangkat darjat orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan dengan menawarkan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai. Tawarannya ialah pintu-pintu syurga terbuka luas dan pintu-pintu neraka ditutup. Hasan Al-Basri berkata, Allah telah menjadikan Ramadan sebagai arena pertandingan makhluk-makhluk ini. Mereka berlumba dengan ketaatan demi meraih redha-Nya. Sebahagiannya berjaya dan keluar sebagai pemenang, namun sebahagian lagi meninggalkan ketaatan dan mereka termasuk orang-orang yang rugi. Mohonlah kepada Allah agar puasa kita menjadi salah satu tiket nak masuk ke dalam syurga walaupun puasa kita terdapat pelbagai kecacatan dan kekurangan. Akhir kata, tidak ada bulan yang dibuka pintu syurga seluas bulan Ramadan. Tidak ada peluang yang lebih baik untuk mendapatkan anak kunci pintu syurga Ar-Rayyan hanya pada bulan Ramadan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyampaikan tazkirah yang bertajuk Memburu Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tiada sesuatu pun yang tahu dengan tepat bila Lailatul Qadar akan muncul. Ini merupakan rahsia Allah Subhanahu Wa Taala supaya hamba-hambanya akan sentiasa membuat ibadah sepanjang bulan Ramadan. Adakah hati kita tertarik dengan tawaran yang amat hebat ini? Satu tawaran yang tidak pernah berlaku di mana-mana tempat di dunia ini. Hanya Allah saja yang mampu buat tawaran ini. Firman Allah dalam surah Al-Qadr ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairun min alf
Sesuai hadisnya, cahaya matahari terbitkan pada pagi tersebut, sehingga seakan-akan betul bercahaya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al-Bazzar. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang patut apabila kita bertemu dengan Lailatul Qadar? Baginda menyarankan agar memperbanyakkan doa memohon ampunan, dikurniakan syurga dan dijauhkan pada azab api neraka. Akhir kata, Lailatul Qadar pasti berlaku sama ada kita menjadi orang yang beruntung atau yang rugi. Kita mesti meyakininya kerana ia disebut dengan jelas dalam Al-Quran. 2-3 pucuk jari, mana nak sama si pucuk bulan. Lailatul Qadar malam yang nanti, marilah kita berebut peluang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, tahniah. Okey, seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Iman Hengkal bin Muhammad Faris daripada kelas 14 akan menyampaikan tazkir yang bertajuk Memburu Malam yang Lebih Baik Daripada 1000 Bulan. Tiada sesiapa pun yang tahu dengan tepat bila Lailatul Qadar akan muncul. Ia merupakan rahsia Allah supaya sesambungnya sentiasa tekun melakukan ibadah sepanjang Ramadan. Hati kita tertarik dengan tawaran yang amat hebat ini. Satu tawaran yang tidak pernah berlaku di mana-mana tempat di dunia ini. Hanya Allah yang mampu membuat tawaran ini. Firman Allah dalam surah Al-Qadar ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Maksudnya malam kemuliaan iaitu Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang beriman dan bertakwa akan memburu Lailatul Qadar. Bahkan malam ini menjadi puncak ibadah. Carilah ia di celah-celah malam Ramadan itu. Rasulullah SAW bersabda, carilah malam Al-Qadar pada sebelum malam terakhir pada malam-malam itu. Hadis riwayat Ahmad. Lailatul Qadar terus menjadi tanda tanya. Bila ia berlaku? Ada banyak pendapat ulama, antaranya berlaku pada malam 10 terakhir yang ada, iaitu 21, 23 dan 25. Pertama, Imam Ahmad mengatakan pada 29 Ramadan. Dua, kata ia berlaku pada malam-malam 10 malam terakhir bulan Ramadan dan tetap setiap tahun. Ketiga, Imam Syafi'i berkata ia berlaku pada malam 21 atau 23 Ramadan. Keempat, Imam ulama mengatakan Lailatul Qadar berlaku pada malam 27 Ramadan. Ibn Hajar menyatakan hikmah Lailatul Qadar dirahsiakan agar supaya manusia sungguh-sungguh untuk mencarinya dan beribadah berbanding jika dinyatakan dengan tepat. Namun begitu tanda-tanda Lailatul Qadar telah berlalu dapat dilihat oleh keesokan harinya. Cahaya matahari yang terbit pada pagi tersebut disunat Rasulullah tidak dilakukan dan tidak silau terterbit. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang indah, cerah, tidak panas dan tidak juga sejuk. Esok cahaya mataharinya seakan-akan jadi mendan. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Al-Bazzar. Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amalan yang patut dilakukan apabila bertemu dengan Lailatul Qadar? Baginda menyarankan agar perbanyakkan doa memohon keampunan, dikurniakan syurga dan dijauhkan daripada azab api neraka. Akhir kata, Lailatul Qadar pasti berlaku pada setiap tahun sama ada kita menjadi orang yang beruntung atau rugi. Kita mesti meyakininya kerana ia disebut dengan jelas dalam Al-Quran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa yang bertajuk berpuasa dalam sempurna. Kita berpuasa bukan dengan kehendak diri sendiri atau disuruh oleh ibu bapa. Akan tetapi kita berpuasa disebabkan suruhan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpuasalah sebagaimana Allah perintahkan kita berpuasa. Bukan sebagaimana kita berpuasa kita tidak berpuasa kita sendiri. Puasa bukan sekadar tidak makan dan minum, malah mempunyai maksud yang lebih luas. Jika tidak makan dan minum, ayah dan bunda tua tidak makan dan minum ketika minum untuk melepaskan telur.
jalan yang disediakan Allah dalam keampunan daripada Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala daripada Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang berpuasa mesti berusaha untuk menahan diri daripada mengikut hawa nafsu dan untuk tunduk patuh pada Allah. Berpuasalah secara keseluruhan dengan yang pertama, menjaga mata daripada melihat perkara yang dilarang. Kedua, menjaga lidah daripada bercakap dengan perkara yang tercela seperti berbohong, mengumpat fitnah dan bergosip dan seumpamanya. Menjaga telinga daripada mendengar perkara yang haram, lara atau sia-sia. Keempat, memelihara kaki daripada melangkah ke tempat-tempat maksiat. Kelima, menjaga tangan daripada mengambil sesuatu yang bukan hak, mencuri, menyentuh orang yang bukan mahram. Keenam, menjaga perut daripada memakan atau berbuka dengan makanan atau minuman yang haram atau yang diragui kehalalannya. Berpuasa sekadar menahan lapar daripada makan dan minum tidaklah terlalu suka. Namun yang amat suka adalah berpuasa segala puncak indera. Akhir kata, berpuasa secara total seperti berpuasa yang orang-orang mereka berpuasa dengan seluruh jasad dan rohani. Semoga tercapai darjat takwa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi tak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tazkirah yang bertajuk berpuasalah dengan sempurna. Kita berpuasa bukan dengan kehendak diri sendiri atau disuruh oleh ibu bapa. Akan tetapi kita berpuasa disebabkan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Berpuasalah sebagaimana Allah perintahkan kita berpuasa, bukan kadar Berpuasalah sebagaimana Allah perintahkan kita berpuasa, bukan seperti mana kita hendak berpuasa mengikut cita rasa sendiri. Puasa bukan sekadar tidak makan dan minum, malah mempunyai konsep yang lebih luas. Jika sekadar tidak makan dan minum, jika sekadar tidak makan dan minum, ayam yang mengerang turut tidak makan dan minum ketika mengerang untuk menetaskan telur. Ular yang tergantung dalam kepompong di pokok juga tidak makan, bahkan duduk diam sahaja. Allah menghendaki umat Islam berpuasa secara keseluruhan, bukan sekadar puasa mulut daripada makan dan minum, tetapi berpuasa semua panca indera. Ganjaran yang disediakan adalah keampunan daripada Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala daripada Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Orang yang berpuasa mesti berusaha untuk menahan dirinya daripada mengikut hawa nafsu demi untuk tunduk dan patuh pada Allah. Berpuasalah secara keseluruhan dengan yang pertama, menjaga mata dari melihat perkara yang dilarang. Kedua, menjaga lidah daripada bercakap dengan perkara yang dicela seperti berbohong, mengumpat, berfitnah
zina, bergosip dan seumpamanya. Ketiga, menjaga telinga daripada mendengar perkara yang haram, lawa atau sia-sia. Yang keempat, memelihara kaki daripada melangkah ke tempat maksiat. Kelima, menjaga tangan daripada mengambil sesuatu yang bukan hak, mencuri, menyentuh orang yang bukan mahram. Keenam, menjaga perut daripada memakan atau berbuka dengan makanan atau minuman yang haram atau yang diragui kehalalannya. Berpuasa sekadar menahan lapar daripada makan dan minum tidaklah terlalu sukar. Namun yang amat sukar adalah puasa segala panca indera. Akhir kata, berpuasalah secara total seperti berpuasanya orang-orang mereka berpuasa dengan seluruh jasad dan rohani. Moga tercapai darjat takwa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tazkirah yang bertajuk berpuasa kerana Allah. Kita berpuasa bukan kerana perintah ayah dan ibu atau sesiapa pun, atau kita malu untuk makan ketika semua orang berpuasa. Tetapi kita berpuasa kerana perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang menciptakan kita dan Tuhan yang akan memberi ganjaran pahala kepada kita. Bagi orang yang beriman, berpuasa bukanlah satu amalan budaya ataupun adat. Puasa bukan suatu petua untuk kuruskan badan atau untuk menyembuhkan penyakit. Puasa bukan rutin bulanan atau tahunan. Puasa adalah perintah dan arahan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi, berpuasalah seperti yang dikehendaki dan diperintah oleh Allah, bukan berpuasa mengikut cara kita sendiri. Puasa bukan ikut suka hati kita atau ikut cara kita, tetapi berpuasa mesti mengikut apa yang Allah mahu hamba-hambanya berpuasa. Sebab itulah ramai orang berpuasa tetapi Allah tidak menerima puasanya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menukilkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa ramai orang berpuasa yang tidak mendapat apa-apa ganjaran daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Berapa ramai orang beribadah waktu malam tetapi tidak mendapat apa-apa ganjaran daripada ibadahnya kecuali keletihan berjaga malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah menghendaki orang yang berpuasa menahan diri daripada mengikut kehendak nafsu perut dan nafsu syahwat. Menahan panca indera dan anggota tubuh badan daripada melakukan perkara yang haram. Menjaga lidah daripada bercakap yang sia-sia, lucah, kesat, berdusta, mengumpat dan seumpamanya. Jelaslah bahawa puasa itu bukan hanya sekadar menahan makan dan minum. Faedah puasa yang paling besar adalah untuk menunduk hawa nafsu demi mengabdikan diri kepada Allah. Menjadi hamba kepada Allah bukan hamba kepada nafsu. Matlamat puasa tidak tercapai jika nafsu tidak berjaya ditundukkan, sedangkan puasa itu adalah perisai. Perisai yang menjadi benteng seseorang daripada melakukan perkara haram. Namun perisai ini akan musnah jika nafsu tidak dibendung, jika lidah tidak dijaga, jika perkara sia-sia masih dilakukan. Puasa akan menjadi perisai dan benteng yang akan kokoh jika dilakukan dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan keredaannya semata-mata. Oleh itu, orang yang mencari kebahagiaan abadi tidak pernah berasa susah untuk menunaikan puasa Ramadan. Akhir kata, tunaikanlah puasa ini hanya untuk Allah dan kerana Allah sahaja. Maka tercapailah matlamat akhir puasa, iaitu ketakwaan kepada Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 Terkais. Hari ini saya menyampaikan tazkirah yang bertajuk Araya Pintu Syurga Orang Berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan satu tempat yang indah yang disediakan untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sungguh pun apabila masuk bulan Ramadan, syurga tersedia indah, terus dihiaskan lagi
terdapat 8 buah pintu surga. Salah satunya dinamakan Ar-Rayyan. Orang yang berpuasa dengan ikhlas akan memasuki surga ini. Apabila semua berpuasa, malaikat akan menentukan pintu dan berdoa kepada Allah agar kita menjadi salah satu seorang yang daripada yang akan memasuki surganya. Nikmat di dalam surga sangat hebat dan tidak pernah terfikir oleh akal manusia, tidak pernah terpandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Orang yang bertakwa akan ditetapkan di dalam bilik yang tinggi, di bawahnya mengalir anak-anak sungai. Sebagaimana Allah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, keindahan surga digambarkan oleh Allah dalam berbagai surah Al-Insan, surah Al-Waqiah dan lain lagi. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 70 hingga 72. Maksudnya, dalam kedua-dua surga itu terdapat teman-teman yang baik, akhlaknya lagi cantik, parasnya, maka yang mana satu? Antara nikmat-nikmat Tuhan kami yang hendak kamu dustakan mereka, itu bidadari yang hanya tinggal tetap di tempat tinggal masing-masing. Apabila muncul Ramadan, pintu surga akan buka seluas-luasnya. Pintu neraka pula ditutup dan syaitan akan dibelenggu. Perkara ini dinyatakan dalam hadis. Maksudnya, apabila Ramadan menjelma, nescaya dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengenai kemuliaan bulan Ramadan dan Allah ingin mengangkat darjat orang yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan dengan menawar satu yang sangat berharga dan bernilai tawarannya, ialah pintu-pintu surga terbuka luas dan pintu neraka akan ditutup. Hasan Al-Basri berkata, Allah telah menjadikan Ramadan sebagai arena pertandingan makhluk-makhluknya. Mereka berlomba dengan ketaatan demi meraih ridhonya. Sebahagiannya berjaya dan keluar sebagai pemenang, namun sebahagian lagi meninggalkan ketaatan dan mereka termasuk orang-orang yang rugi. Mohonlah kepada Allah agar kita, puasa kita menjadi salah satu tiket nak masuk ke dalam syurga. Walaupun puasa kita terdapat berbagai kecacatan dan kekurangan. Akhir kata, tidak ada bulan yang dibuka pintu surga seluas Ramadan. Tidak ada peluang yang lebih baik untuk mendapat anak kunci surga Ar-Rayyan hanya pada bulan Ramadan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Arisa Muhammad Rani akan menyampaikan naskah yang bertajuk Berpuasalah dengan Sempurna. Itu berpuasa bukan kerana diri sendiri atau semua waktu, tetapi kita berpuasa disebabkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Berpuasalah sebagaimana Allah perintahkan kita berpuasa, bukan seperti mana kita hendak ikut cita rasa sendiri. Puasa bukan sekadar tidak makan dan minum. Puasa bukan sekadar tidak makan dan minum. Malah mempunyai konsep yang lebih luas. Jika sekadar tidak makan dan minum, seperti ayam yang mengerang untuk tidak makan dan minum ketika mengerang untuk menetaskan telur. Benda yang tergantung di dalam pokok juga tidak makan, bahkan duduk diam tidak bergerak. Allah menghendaki umat Islam berpuasa secara keseluruhan, bukan sahaja puasa kuliah daripada
dan minum. Akan tetapi kuasa segala macam indera. Ganjaran yang disediakan adalah keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Abu radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesiapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang berpuasa mesti berusaha menahan dirinya daripada mengikut hawa nafsu demi untuk tunduk dan patuh pada Allah. Berpuasalah berpuasalah secara keseluruhan dengan yang pertama, menjaga mata daripada melihat perkara yang dilarang. Kedua, menjaga lidah daripada bercakap perkara yang dicela seperti bohong, mengumpat, fitnah, bergosip dan seumpamanya. Ketiga, menjaga telinga daripada mendengar perkara yang haram, lagu atau sia-sia. Keempat, melihara kaki daripada melangkah ke tempat-tempat maksiat. Kelima, menjaga tangan daripada mengambil sesuatu yang bukan hak, mencuri, menyentuh orang yang bukan mahram. Keenam, menjaga perut daripada makan atau berbuka dengan makanan atau minuman yang haram atau diambil kehalalannya. Puasa sekadar tidak makan dan minum. Tidak ada terlalu sukar. Namun yang amat sukar adalah berpuasa sekadar baca indera. Akhir kata, berpuasalah secara tutur seperti mana orang-orang mereka berpuasa, bukan seperti mana kita hendak mereka cita rasa sendiri. Semoga tercapai darjah takwa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, daripada surah Al-Rahman, surah Al-Rahman, surah Al-Insan, surah Al-Waqiah dan lain-lain. Allah SWT pernah berfirman surah Al-Rahman ayat 32-32. Maksudnya, dalam kedua surah itu terdapat gambaran dari Al-Rahman yang cantik dan rasanya. Maka dimanakah suatu ingat kehendak yang kami mustahil, maka itu dalai-dalai yang kami dalai-dalai yang kita tempat kita masing-masing. Apabila Ramadan muncul, ditutup seluas-luasnya dan ditutup dunia waktu. Masyarakat di bulan perkara ini dinamakan dalam hadis. Apabila Ramadan dibuka, niscaya ditutup dunia waktu. Dunia sampai hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengenai kendaraan di dalam Ramadan dan Allah itu mengangkat dari orang yang berhasil dengan keimanan dan ketawaan. Dengan melakukan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai, kawannya adalah pintu surga. Dibuka luas dan kenapa ditutup. Asyik al-Basir berkata Allah dalam memberikan Ramadan sebagai adalah pertandingan makhluk-makhluknya yang mereka pun dengan ketaatan dan melayani sebagian menjadi berpuas sebagai keras, namun sebagian lain dengan ketaatannya dan itu termasuk orang lain. Mohonlah kepada Allah agar muslimkan menjadi salah satu tiket masuk di syurga. Walaupun muslimkan terdapat tinggalan ucapan dan jalan. Akhir kata dari ulama dibuka itu sebelah Ramadan dan tiada peluang kepada anak kecil juga sejak lain hanya bagi Ramadan sehingga wajib dan tahu tidak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kristina. Seterusnya Dia Nur Arisa 5
semua. Empat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyampaikan tazkirah yang bertajuk Masih Mengalami Lebih Baik Daripada Seribu Rupiah. Tiada sesiapa yang tahu dengan tepat malam berada pada muncul. Ini adalah wasiat Allah Subhanahu Wa Taala supaya mana jika sempurna melakukan ibadah sebanyak Ramadan. Mungkin kita tertarik dengan kawasan Ramadan ini, right? Tapi tawaran yang tidak pernah berani dengan tempat itu yang ini. Hanya Allah yang mampu membuat tawaran ini. Jelas Allah dalam surah Al-Fat ayat 7. Maksudnya dalam pemberian Rasulullah itu dimulai daripada seribu bulan. Orang yang beriman dengan Allah akan memburu dalam ibadah. Bahkan orang ini menjadi puncak ibadah. Cara dia bercela-cela dengan Ramadan itu. Rasulullah SAW bersabda, "Syarikat malam al-Qadar pada 10 malam terakhir daripada malam Ramadan." Hadis riwayat Ahmad. Pada kepada tulis menjadi catatannya, ini yang berlaku. Ada banyak pendapat ulama lainnya. Berlaku pada 10 malam terakhir malam Ramadan, yaitu 21, 23 dan 25. Satu, Imam Ahmad berkata ada 27 dan 29 Ramadan. Dua, Imam Nawawi berlaku pada Ramadan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan dan tetap setiap tahun. Tiga, Imam Syafi'i berlaku pada Ramadan 21 atau 20 Ramadan. Itu ulama kebanyakan ulama yang laku pada berlaku pada malam 27 Ramadan. Itu hanya berdasarkan hikmah dan yang dirasakan. Adanya supaya manusia bersama-sama untuk mencari sesuatu yang ibadah. Sedangkan melanda jika dilakukan dengan tepat. Namun begitu banyak ibadah telah berlaku dapat dilihat oleh masyarakat. Cahaya matahari yang terbit pada saat tersebut disenantiasa yang tidak berlaku dan tidak silau dan atau terik. Itu berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Malam yang terbaik ialah malam yang indah, cerah, tidak dan tidak sejuk. Esoknya cahaya matahari akan keadaannya benar. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Al-Mazhar. Selanjutnya Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amalan yang patut apabila bertemu dengan ibadah? Dan juga menyarankan agar banyakkan doa, memohon keampunan, menjaga syukur dan dijauhkan daripada azab neraka. Akhir kata, ia mengatakan pasti berlaku pada setiap tahun sahabat Nabi menjadi orang berusaha ataupun tidak. Kita mesti melihatkan Juga sambung ayatkan. yang kemudian kerana ia disebut dengan jelas dalam Al-Quran. Sekian banyak informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tazkirah yang bertajuk berpuasa berkata. Kita berpuasa bukan kerana kita hanya berkumpul atau sesuatu pun. Atau kita tidak untuk makan ketika semua orang berkumpul. Tetapi kita puasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan cinta kepada Tuhan dan kecintaan kepada. Bagi orang yang beriman, puasa bukan untuk amalan budaya atau ibadah. Puasa bukan adalah satu bentuk untuk puaskan hati atau untuk ibadah. Puasa bukanlah intinya puasa adalah
Puasa bukan untuk suka hati kita atau untuk cari sekali, tapi berpuasa untuk kita apa Allah mahu akan hasilnya berpuasa. Sebab itulah kami orang puasa seperti Allah dengan puasa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan sabda Rasulullah SAW. Betapa ramai orang berpuasa yang sudah dapat apa ganjaran daripada puasa kecuali lapar dan mencari makan pada hati. Berapa ramai orang beribadah malam tetapi tidak dapat apa-apa ganjaran daripada ibadah kecuali istimewa berkata-kata. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah menghendaki orang berpuasa. Satu, pertama menahan diri daripada bentuk syaitan asli perut dan aksi syawal. Kedua, menahan percaya diri dan rasa bukan balik daripada melakukan perkara yang haram. Ketiga, menjaga lidah daripada perkataan sosial. Ucap, lisan, istik, mata dan seutamanya. Allah bahawa puasa itu bukan hanya sekadar menahan atau terlibat. Sebab itu puasa yang paling besar adalah untuk menentukan hawa nafsu diri mengabdikan diri kepada Allah, menjaga hati kepada Allah, bukan hati kepada nafsu. Katakan puasa tidak tercapai jika nafsu tidak dibutuhkan, sedangkan puasa itu adalah Tulisan yang menjadi diri seorang daripada melakukan perkara haram. Maka tulisan ini akan disini jika nafsu tidak dilakukan, jika tidak didaya, jika perkara sesuai nafsu dilakukan. Puasa akan menjadi tulisan dan perintah yang tutup jika dilakukan dengan ikhlas kerana Allah SWT yang mengharap kesempurnaannya semata untuk dalam itu orang yang mencari kebahagiaan abadi tidak perlu berkesulitan untuk melakukan puasa Ramadan. Hal akhir kata katakanlah puasa itu hanya untuk Allah dan kerana Allah sahaja, maka tercapailah hadapan akhir puasa, iaitu kedoaan kepada Allah. Sekian Allah tauhid wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pasti baru kita dulu lebih baik daripada sebelumnya. Tiada sesiapa pun yang tahu dengan tepat bila dia kepada apa muncul. Ini ia merupakan rahsia Allah SWT supaya hamba-hambanya sentiasa teguh melakukan ibadah seperti Ramadan. Hati kita tertarik dengan perkara ini satu perkara yang tidak pernah berlaku di mana-mana tempat di dunia ini. Hanya Allah yang mampu perkara ini. Firman Allah surah Al-Qadr ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadr al-Shahr. Maksudnya, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Orang yang beriman dengan sungguh akan memburu Lailatul Qadar, bahkan malam itu menjadi puncak ibadah. Carilah ia di celah-celah malam Ramadan itu. Rasulullah SAW bersabda, carilah malam Al-Qadr pada malam sebelum terakhir pada malam Al-Qadr. Lailatul Qadar terus menjadi tanda-tanda bila ia berlaku. Ada banyak pendapat ulama antaranya berlaku pada malam sebelum terakhir, iaitu malam 21, 23 dan 25. 1. Imam Ahmad 27 dan 29 Ramadan. 2. Imam Nawawi berlaku pada malam sebelum malam terakhir bulan Ramadan dan tetap setiap tahun. 3. Imam Syafi'i berlaku pada malam 21 dan 23 Ramadan. 4. Jumhur ulama kebanyakan ulama Lailatul Qadar berlaku pada 23 Ramadan. Inilah ada mengatakan hikmah Lailatul Qadar dirasakan adalah supaya manusia bersungguh-sungguh selanjutnya dengan beribadah berbanding dinyatakan dengan tepat. Namun begitu tanda-tanda Lailatul Qadar telah berlalu dapat dilihat pada keesokan harinya.
kafir. Itu masih ini. Kerana ia disebut dengan jelas dalam Al-Quran. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.